Tu kata Nabi SAW, bulan kita ni bila diberikan berada di bulan yang tetamunya sangat indah. Ramadan ni tetamu Pak Long. Dia bukan nak duduk lama kat rumah kita. Ramadan ni mai setahun sekali ada orang dapat jumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah. Ada orang tahun ni Ramadan yang terakhir untuk dia. Tahun depan dia tak dapat dah. Nah, sebab apa? Sebab kematian sedang mengejar kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمن بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Jadi tanpa berlengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Ansar. Tidak lupa pada hadirin dan hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita hari ini nak bicara tentang satu tajuk, iaitu Ramadan Raja Bulan. Setiap saban tahun ada yang dapat menikmati Ramadan. Ada orang tak dapat berjumpa dengan Ramadan tahun 2022. Ada orang masih diberi peluang, tapi di saat-saat akhir Ramadan menjelma, Allah menjemputnya. Berapa ramai yang bersyukur diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Saban tahun ramai yang berpuasa hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Lebih kurang konsep dia, aku dah bertaubat dah. Bahasa kita. Ramai yang guna kalimah ni, aku dah taubat dah. Bila sebut tentang aku dah bertaubat, bermaksud mesti kena banyakkan amal. Kalau kita sebut aku dah bertaubat tetapi tidak ada amalan dengan kebajikan serta perkara yang Allah Ta'ala suruh, kita hanya tahu buat. Hanya sekadar mengaku di mulut sudah bertaubat, namun tidak dipenuhi dengan amal-amal ibadat. Kerana apa dia? Tu kadang tahun, saban tahun kita boleh berpuasa. Bila tanya balik, awak hang puasa, semayang tak pernah. Dia kata, mau kata kalau tak puasa ni, dia kata tak rasa nikmat raya. Ada orang lagu tu pula. Dia kata puasa setahun sekali, dia kata semayang hari-hari boleh buat. Dia buat lebih kurang tentang hukum hakam daripada Allah. Ramai tak manusia yang macam ni? Akhir zaman ramai. Jadi kita kena berjaga-jaga. Ulama memberikan kepada kita satu perkara yang ulama habaq kepada kita, dosa di antara nafsu dan dosa di antara bisikan syaitan. Dosa di antara nafsu dan dosa disebabkan bisikan syaitan. Lagu mana? Ulama menyebutkan kepada kita, nafsu, dosa nafsu, dia suka buat perkara yang sama. Mau kata bulan lain tak semayang, masuk Ramadan pun dia tak semayang, tu nafsu dia. Nafsu duk biasa buat maksiat. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ada golongan yang paling aku benci, kata Allah. Golongan ni baik tak? Baik, bagus. Tapi aku benci, kata Allah. Bila sebut aku benci ni, ulama bimbang apa dia? Dikhawatiri kemurkaan Allah akan menimpa pada diri kita. Tu kadang-kadang kita ni duit banyak tapi serabut dengan masalah dunia. Kadang-kadang harta kita banyak tapi tak ada satu memberi manfaat boleh buat ibadat. Apa dia tuan-tuan? Iaitu orang yang berpuasa tetapi dia tidak menjaga mulutnya daripada berbicara. Ramai di puasa. Kadang-kadang bulan Ramadan orang pulun duk meniaga. Pagi petang siang malam, masuk expo sana, masuk expo sini. Salahkah meniaga? Tak salah. Tapi peluang Ramadan yang dikatakan raja bulan. Dalam mingguan ada hari yang mustajab. Harinya apa dia? Malam Jumaat. Ada malam tahunan yang mustajab doa. Antaranya malam pertama 1 Rejab, malam tu mustajab doa. Imam Syafi'i karang dalam kitab dia bagi peluang kepada kita, bila sampai satu malam tolong duduk dan perbanyakkan munajat kepada Allah. Tapi berapa ramai yang suka menangguhkan amal. Nantilah aku semayang, nantilah aku sedekah, nantilah aku puasa, duk nanti. Sedangkan kematian menghampiri kita. Mati duk kejap kita balong. Mau kata kita keluar daripada rumah, malaikat duk tempek tarikh kematian kita lah. Si fulan bin si fulan, hang mati jam 8.30 malam, sepak tunggui depan surau. Agak-agak nak main surau dah. Ada agak nak keluar rumah dah. Dah. Nak kata apa dia? Sebab beringat. Allahu Akbar. Tapi kematian datang menjemput kita bila-bila masa dia boleh jemput. Ingat, dosa yang dibuat dengan nafsu, dosa yang serupa setiap hari yang kita buat. Mau kata payah berzikir, bukan sebab bisikan syaitan. Mau kata payah nak sembahyang, bukan sebab bisikan syaitan. Asyik syaitan dipersalahkan. Kesian dekat syaitan tu. Ni punca setan lah ni dia kata. Loh, setan kata aku ajak benda lain, hang buat benda lain, aku juga kena. Kalau setan boleh cakap lah, mau setan tak boleh cakap ni ya.
Nak habaq pada kita, ramai yang setiap tahun berjumpa dengan Ramadan, tapi Ramadan serupa macam tahun sebelum ni. Allahu Akbar. Ramadan yang disebutkan Raja Bulan kerana setiap satu hari yang ada di bulan Ramadan digandakan pahala berlipat kali ganda. Allah bagi cukup mulia pada kita. Minggu yang pertama diberikan kita sekian-sekian. Minggu yang kedua beri kita matlamat dia lagu mana. Minggu yang ketiga bagi dekat kita pembebasan daripada api neraka. Tu ulama pesan kepada kita, nak tengok kita bagaimana amalan kita di bulan Ramadan. Adakah amal ibadat kita Ramadan tu Allah Ta'ala pilih ataupun tidak? Tengoklah di malam terakhir Ramadan. Nah, malam terakhir Ramadan, kata Imam Syafi'i. Malam bila? Hak duk seronok bertakbir raya, malam tu kita nak tengok. Malam tu kena munajat. Malam tu kena merintih. Malam tu kena minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima ibadat kita sepanjang sebulan Ramadan. Tuan-tuan, ulama dulu, orang-orang soleh ni tuan-tuan, mereka cukup bimbang. Kalau keluar Ramadan, mereka masih minta supaya Allah Ta'ala terima sepanjang bulan Ramadan. Mau kata kita lah, puasa tu tuan-tuan, kalau sunat muakkad, masuk saya pakai tak buat dah. Nah, mau kata puasa tu sunat muakkad, macam doa kunut lah. Nah, pakai tinggal berceritik, orang Kedah kata. Tinggal sungguh tak buat dah. Awak apa? Sunat je pun, bukan wajib. Pergi. Nak kata apa dia? Imam Ghazali pesan kepada kita, siapa-siapa yang tak pernah istiqamah untuk buat ibadat, maka hatinya akan suka meninggal ibadat yang wajib, kata Imam Ghazali. Semayang pun duk kurang. Tu apa dia? Mendidik nafsu. Kena faham. Bulan Ramadan, bulan untuk mendidik nafsu kita. Masa diberi daripada Rejab, Syakban, Ramadan. Apa yang kita buat dengan bulan Rejab? Apa yang kita buat dengan bulan Syakban? Apa yang kita buat dengan bulan Ramadan? Berapa ramai yang hari ni mai Ramadan pakat pulun cari duit lebih sebab nak sambut raya. Mengikut ulama mengatakan kepada kita, raya yang sebenar bila mana seseorang dapat memiliki malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni tak serupa macam orang lain. Tak serupa macam malam yang lain. Oleh itu ulama ajarkan kepada kita, daripada hari yang pertama puasa, istiqamah jumlah bersedekah. Minggu pertama sedekah 50, minggu kedua sedekah 100, minggu ketiga 150, kerana bimbang ataupun takut malam itu kena malam Lailatul Qadar 150, satu malam digandakan 83 tahun. Subhanallah. Mana apa dia? Ikut kemampuan kita. Dah ikut kemampuan kita, jangan duk sedekah ala kadar pula Pak Long. Ni duit ungu dengan duit biru ni banyak biru. Nah, sini surah Jumaat ke apa? Jumaat dah. Nah, kutipan Jumaat boleh seminggu boleh nyok nah. Ada satu tempat tuan-tuan, kutipan Jumaat seminggu RM80. Nah, RM80. Tahu mana? Baru ni satu hamba Allah di masjid belah tempat saya. Dia kata, ustaz, mungkin bulan ni, tahun ni kuliah ustaz lah kot bulan ni. Awak pula haji ada tak kena tang mana ke? Dia kata, tak ada. Dia kata, semua kena belaka. Jemaah pun okey, dia kata. Habis tu, nak habak pun segan, dia kata. Habak lah kot boleh perbaiki tang mana ke apa ke? Kami ni cerita terus terang ustaz. Ni lah malam ni nak bagi sampul dekat ustaz. Malam ni lah, lepas tu tak ada. Awak pula baru ni tukar dengan bumbung lah. Dia kata bumbung bocor, hujan lebat, duit habis dah. Tipan Jumaat, boleh lah seminggu 80. Kalau 4 kali Jumaat, baru berapa tuan-tuan? Nak habaq pada kita, hari ni orang masih sayang
Masih bimbang nak bawa keluar sedikit jumlah yang diberi tumpang pada poket kita. Tuan dan dirahmati oleh Allah. Itu sebut nafsu ni, bila nak buat benda baik, dia terasa berat. Penyegannya. Bukan kata tuan-tuan, saya pun 2 kali 5 penyegan nak mampu. Orang Kedah ni dia ingat mati banyak tuan-tuan. Tu payah mati orang Kedah. Bangun-bangun pagi buta nak pergi ambil ayak semayang, sentuh-sentuh ayak tu sejuk nak mampu, buta-buta ingat mampu dah. Tuan-tuan dah ingat? Tuan-tuan tak mampu, tuan-tuan mati. Itu biasa. Maka syak tuan-tuan, ada satu orang Pak Long tu bini dia mati. Dia main bak, dia kata, "Ustaz, bini saya mampu dah." No, memang kembar Pak Long ni. Lepas tu Pak Long nak buat apa? Ingat nak pinjam duit sikit Ustaz? No. Awak pula nak pergi beli kain kapan. Dia pun bagi pinjam duit 500, kita pun dia ada hak tu lah. Dia pun start motor pergi beli kain kapan. Sampai depan kedai kain kapan tu beli, dia kata, "Pak Long, kalau Pak Long beli jenis ni, dalam kotak ni, dalam ni serba lengkap." Dia pun dengar confident nak beli. Tanya-tanya berapa? RM489. No. Dia kata, tu dia lah, nak mampu pun mahal. No. Itu orang tak ada duit dah. Tu Nabi pesan pada kita dah. Bulan Ramadan bukan untuk kita mempersembahkan makanan kita pada media sosial. Berapa ramai hari ni nak buka puasa, hidang berderet laut. Tangkap gambar, alhamdulillah rezeki buka puasa hari ni. Siapa rajin nak buat? Bini-bini kita. Tu yang Allah Ta'ala sebut pada dia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama Allah, orang yang tak dengar apa yang Allah Ta'ala perintah, siapa dia? Orang yang tidak peduli saudara mara dia dalam keadaan lapar ataupun tidak. Tayang makanan di Facebook, orang lain tengok teringin tak? Teringin, jenuh kita nak jawab. Makna dia, bulan Ramadan bukan bulan untuk mempersembahkan makanan apa. Mai Ramadan tuan-tuan, tolong bagi masa. Tu kalau kita tengok orang dulu-dulu ni tuan-tuan, Rejab dengan Syakban mereka pulun cari duit sungguh-sungguh. Mai Ramadan dia berhenti cari duit. Sebab apa? Dia manfaatkan masa yang ada di bulan Ramadan. Pesan pada diri kita, start daripada 2 hari bulan 4 malam tu tarawih, tolong nekat dalam diri, aku nak habiskan semayang tarawih 1 bulan. Tanam dalam diri kita. Tanam dalam diri kita, kena azam dulu tuan-tuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sebab apa? Sebab nafsu sentiasa mengajak kepada kita buat perkara yang tak baik. Boleh puasa, tapi mata dia tak jaga dengan elok. Boleh puasa. Puasa daripada pukul 6 pagi sampai pukul 6 petang. Pukul 5 lepas mayang asar pi bazar Ramadan, hilang pahala. Dia kata tak tengok, rezeki pula dia tu, pergi. Jaga. Bulan Ramadan ramai dah yang boleh sambut Ramadan, ramai. Tapi tak semua boleh manfaatkan masa yang ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah duk cari salah orang. Bulan Ramadan lah duk bergaduh laki bini, tahun ni nak pakai raya apa. Bulan Ramadan lah masa kita tak ada baca Quran. Oleh itu, kali ni cari tu imam yang boleh baca panjang sikit dalam semayang tarawih. Manfaatkan masa kita yang ada di bulan Ramadan. Dah bulan lain tak mau dengar Quran, Ramadan tolong dengar Quran. Bimbang bila mana Allah Ta'ala mula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bimbang kata ulama, jikalau sampai satu masa Allah peterikan, Allah weldingkan hati kita daripada terima nasihat yang baik-baik. Orang kata jom pergi surau, dah hang baru pergi 3 hari nak ajak aku, dia tak boleh terima nasihat yang baik. Tu yang pertama. Allah Ta'ala tutup pendengaran kita daripada dengar benda yang baik-baik. Quran tak pernah dengar. Zikir tak pernah nak berzikir. Lepas daripada semayang, berapa ramai Cik Ali bawa tah? Tahu Cik Ali bawa tah? Cabut awal. Tu imam tak dan as, dia alaikum balik dah. Bukan orang surau sini tau, orang kampung lain. Ada tak? Ada.
Makna kata, tak ada seorang pun yang nak minta, ya Allah, terimalah sembahyang yang aku persembahkan, solat yang aku buat ni, ya Allah. Kalau ada lebih kurang, minta maaf, ya Allah. Berapa ramai yang boleh minta dengan Allah untuk terima solat dia? Hadirin dan hadirat, saban tahun boleh hadap dengan puasa, saban tahun boleh tahan lapar dan dahaga, tetapi tak ramai yang boleh jaga nafsu dia daripada melakukan benda yang lain. Cerita boleh tengok sampai berjam-jam, tapi Al-Quran nak baca satu muka tak boleh. Itu yang Allah Ta'ala sebut apa dia? Wal asri innal insana lafi khus. Dan demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa dia? Orang-orang yang rugi ni, yang orang sebut ni dia, kecuali orang yang berpesan kepada kebenaran, orang yang berpesan kesabaran. Dakwah orang, ujian. Tapi yang sebut di sini kata Imam Syafi'i, dia sebut dalam kitab tafsir apa dia? 5 golongan ataupun 5 kerugian bagi seorang manusia bila dia tak manfaatkan masa dia. Allah bagi kita hidup bulan Ramadan boleh duk tengok cerita pagi petang siang malam sampai bengkak biji mata. Ada satu orang saya jumpa satu orang hamba Allah, dia kata, alhamdulillah ustaz, tahun lepas puasa tak rasa apa Pak Long, dia kata, punya kemah. No, saya tanya dia buat amalan apa yang sampai tak rasa apa kata puasa. Dia kata amalan apa, dia kata tidur lepas subuh maghrib baru bangun. No. Ada orang, tuan-tuan jangan dia buat betul. Mana? Ada. Bantai tidur dari subuh sampai maghrib baru bangun. Wui, tahun ni puasa tak rasa. Tu ayat dia. Tak kita. Masa bulan Ramadan, carilah tu imam hak boleh baca panjang sikit Pak Long. Jangan duk jadi geng kaki komplain. Imam baca panjang, geng kencing manis komplain. Apalah baca panjang-panjang, orang lengah kaki lah, komplain. Esok malam baca cepat lagi, marah kata imam. Imam pun tak apalah. Malam esok dia baca satu ayat turun. Nah, lepas Fatihah alif lam mim Allahu akbar, geng asma pula komplain, kami tak larat nak ligan dah lepas letih pergi. Lah kali panggil siapa? Panggil dia jadi tok imam, kan payah mana pun. Nak apa dia? Kaki komplain tu banyak. Macam tempat saya tu, bukan kata tuan-tuan dia. Kuliah pukul 2 lebih tengah hari, panas nak mampus. Tu dia tahu orang Kedah tu panas pun nak mampus. Maklum ni hari pertama pi, lepas tu tak pi. Kita pun pi tanyalah maklum, awak tak pi dengar kuliah? Awak tak pi dengar kuliah? Dia kata ustaz, bukan tak mau pi kuliah ustaz, panas nak mampus, peluh bercerau, kecelah ketiak banjir dah. Tu dia. Nah, dia kata tak apalah maklum, esok kita pergi carilah ikon, kita buah ikon apa semua. Buahlah ikon. Mari mai satu kali, lepas tu tak mai pula dah. Pi kejap pula depan rumah. Macam pencuri tu kena kejap tuan-tuan oi. Maklum awak tak pi lah maklum oi. Pi sekali lepas tu tak nampak. Allah ustaz, bukan tak mau pi, sejuk nak mampus. 2 kali mampus lah. Bukan tak mau duduk, dia kata Syekh ulang pi jamban ni, dia kata cemuih dah. No. Mu tak kena belakang. Panas tak kena, sejuk pun tak kena. Ni orang kita. Nah, soalan apa dia? Seolah-olah diri kita ni tak ada dosa dengan Allah. Duk nampak orang lain punya dosa. Sebab dilitupi dengan rasa kebajikan yang dah banyak kita buat. Tu kita kena jaga. Ramadan ni raja bulan. Bila sebut raja bulan, diberikan manfaat dia cukup besar. Nah, tu orang yang dapat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, bukan calang-calang orang. Mau kata kita dapat Lailatul Qadar tu dia boleh buat spanduk usung satu taman tu. Mau kata kita lah. Tak pun sembang esok pagi, esok lepas mayang subuh apa semua, sembang kat depan tu. Dia kata semalam, dia kata awak pula, aku bangkit pukul 3 pagi dia kata. Nak pergi ambil ayat sembahyang, tengok pokok nyok depan rumah aku, sujud dia kata. Nah, depa kata tu lah itu qadar. Tu nampak gaya orang soleh macam aku betul layak dapat pun. Pergi. Ada tak? Ada. Nah, tu
Tu kata apa dia? Lailatul Qadar, rahsia daripada Allah untuk hamba yang boleh jaga rahsia. Siapa-siapa dapat Lailatul Qadar, jangan bercerita takut ada riak dalam hati kita, kata kita yang paling baik daripada orang lain. Tu kata apa dia? Bila sebut raja bulan ni tuan-tuan, manfaat dia cukup besar. Bila raja yang adil, pemimpin yang adil, maka kita akan tidak sengsara. Pemimpin bagi kita raja yang adil, bagi makan, bagi elok jaga kita. Nah, sebab apa? Sebab dia faham tentang ilmu. Jadi kita nak mai Ramadan lebih kurang, ada lebih kurang 9 hari lagi tuan-tuan. Tanamkan niat, jangan duk puasa yang yuk. Tahu puasa yang yuk, puasa pagi tengah hari seluk periuk. Nah, gastrik saja hari pertama gastrik. Nah, Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Nah, tu yang kata dia. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Nafsu duk suruh kita buat jahat. Nafsu duk suruh kita komplain. Nafsu duk suruh kita buat macam tu. Allahu akbar. Tu kata Nabi SAW, bulan kita ni bila diberikan berada di bulan yang tetamunya sangat indah. Ramadan ni tetamu Pak Long. Dia bukan nak duduk lama kat rumah kita. Ramadan ni mai setahun sekali ada orang dapat jumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah. Ada orang tahun ni Ramadan yang terakhir untuk dia. Tahun depan dia tak dapat dah. Nah, sebab apa? Sebab kematian sedang mengejar kita. Tolong yang dirahmati oleh Allah. Tu hidup buat ibadat ni tuan-tuan. Jangan satu Ramadan penuh orang sembahyang tarawih. Agak-agak penuh tahun ni. Main rapat pula penuh. Pergi ke belakang tu. Yang paling dahsyat tempat tu imam pun kena kebah. Surah tuan-tuan. Kata kat orang lain zalim sangat, kata kat kita. Kan bayar mana pun. Tempat tu imam sampai kena kebah. Tu imam pula mai lewat sabit duk tunggu pengumuman puasa. Mana nak keluar pengumuman puasa? Dia tak tahu orang seminggu sebelum tu dah umum dah. Dia mai tak apa, dia kata tawakal lah malam ni ada tarawih, tak apalah, tak ada tarawih aku balik lah. Mai tengok lo tempat aku tak ada. Tulis dah tu imam. Orang lain kebah. Tu imam pun langkah masuk sampai depan, dia kata, "Bang, ni tempat saya." Dia tengok lambat belakang ah. No. Ni kata Pak akhir zaman ni, tu imam pun tak kenal. Bahaya. Sebab apa? Tu kata apa dia? Nak tengok orang Islam, tengoklah hari perayaan penuh orang Islam. Tapi nak tengok orang yang beriman, tengoklah waktu subuh siapa duduk dah. Tapi saya tengok muka tuan-tuan ni berseri belaka. Alhamdulillah. Ni kata ahli syurga ni tuan-tuan. Amin ya rabbal. Berseri sungguh tengok muka tuan-tuan. Allah. Tak berseri lagu mana lampu atas kepala sikit punya banyak. Banyak butir lampu. Bayar elektrik. Nak abad pada kita. Orang yang buat jahat disebabkan nafsu dia, bukan salah syaitan, tetapi salah nafsu dia. Macam mana? Takkan kita nak cantah terus nafsu. Ada orang, aku nak berhenti rokok. Kawan duk isap rokok sehari 5 kotak. Berhenti terus agak-agak jadi ke mana? Tak jalan depan surau telanjang saja sangat. Tengok awak tu, berhenti rokok dia kata. Tu dia petahak tu. Macam kita, puasa-puasa tahan sehari dah. Marah pun dah. Tahan sabar. Isap rokok tak boleh. Pas maghrib tu dia dapat boleh isap rokok tu. Kata, seperti pergi Mekah tak cium Hajarul Aswad tau. Penting tu. Dia kata, hak ni tak ada. Ada orang tanya. Dia kata, "Ustaz, saya ni dengan rokok tak boleh pisah." Dia kata, "Ni nak tanya sikit lah Ustaz." Tanya apa pula Palung? Dalam syurga esok ada rokok dah. Pergi. Dia kata ada syurga dah. Dia buat abad amboi Palung, tara arak yang haram di dunia pun duduk dalam syurga, rokok takkan tak ada kot. Ada Palung, tapi tak boleh nak cucuh api. Lagu mana pula tu dia tak? Nak cucuh Palung kena terjun neraka. Tak payah hal dia tak, pergi. Ada setengah orang. Makna dia Ramadan baru pakat nak buat ibadat.
Ramadan baru pakak pulun nak baca Quran. Ramadan baru pakak nak sedekah. Keluar Ramadan dia mengungkit. Ni kata nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, bila kita buat kerana nafsu, dia akan mengungkit segala-galanya. Bila mengungkit, sebut apa? Allah Ta'ala sebut ada golongan yang tak bau syurga, kata Nabi SAW. Antara apa dia? Antaranya golongan orang yang suka mengungkit. Nah, dia suka mengungkit. Nah, ada satu di kampung saya, waktu dia ada jawatan, dia buat titi walaupun sungai tak ada. Pelik tak? Dia buat titi, sungai tak ada. Sampai orang kampung tanya nak buat macam mana, buat apa? Titi sungai tak ada. Dia kata tak apa, sungai kita korek kemudian. No. Punya nak buat titi tuan-tuan, sungai korek kemudian. Waktu ada jawatan, nak azan dulu. Azan kan teruskan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu yang Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut pada dia, golongan orang yang suka mengungkit-ungkit, maka dia tidak akan bau syurga. Syurga ni Pak Long, 500 tahun perjalanan sebelum masuk syurga dah bau dah kata tu syurga. Punya hebat.
Golongan yang suka mengungkit ni daripada dia. Waktu dia ada jawatan, waktu dia ada pangkat, dia semua dia nak buat. Bila-bila dilucutkan jawatan, dia mula menceritakan. Tu titi tu bahasa kita tadi ya. Dia buat titi tadi sungai tak ada. Buat apa habis buat titi? Time dia ada jawatan, waktu lucut jawatan, tentang dia kata apa dia? Titi tu aku yang buat tu, kalau tak ada aku tak tahu lah. Orang kampung pun dipanggil tak boleh nak fikir. Nah, sebab apa? Padahal tak ada titi. Hang nak buat titi tu apa? Tu kita. Mana apa dia? Waktu ada jawatan semua kita nak buat. Bila dilucut jawatan manusia suka mengungkit. Bila dalam bulan Ramadan semua pakat pulun buat ibadat. Bila orang lupa tentang kebaikan yang kita buat, manusia akan mengungkit. Na'udzubillah min dzalik. Tu kata apa dia? Orang yang soleh, bila dia dapat bertemu dengan Ramadan, dia sangat gembira. Ada 4 tanda-tanda ahli syurga. Golongan yang dirindu oleh ahli syurga. Siapa dia? Di antaranya kata Nabi SAW, orang yang teruja nak sambut Ramadan. Persiapkan diri. Pesan pada kita. Ingat tuan-tuan, saat kita menyambut hari pertama kita bertarawih, malam tu tolong niat siap-siap sebulan kita puasa. Nah, sebab apa? Kadang-kadang kita ni terlupa. Ada orang pas esok baru dia tanya sah tak puasa, dia lupa nak niat. Jemu. Jadi mana dia? Ulama kata pada kita, ulama niat yang sebulan tu. Pesan. Imam Nawawi sebut dah, jadikan mulut kamu untuk berpesan kepada orang untuk melakukan kebaikan. Balik sebab pada orang. Start satu Ramadan, satu tarawih, malam pertama tarawih tu, lepas mayang tarawih, tu imam pun ambil mikrofon, abang jom kita pakat-pakat niat belakang. Niat sekali, niat puasa esok dan niat puasa sebulan. Sebab apa? Ulama ambil kira takut dalam sebulan tu kita terlupa niat. Nah, kadang-kadang lupa, main masuk hari ke-20, masuk, pun niat adalah semalam. Niat kot, dak kot. Bisikkan nafsu yang jahat tu sentiasa nak suruh kita lalai daripada buat benda baik. Tu orang soleh, dia dah bersiapkan diri dia dengan beristighfar, dengan meminta ampun, dengan gunakan masa yang dia ada. Kadang-kadang ni tuan-tuan, kita pelik. Orang lain masa macam kita juga sehari semalam 24 jam. Tapi boleh je baca Quran. Kita duduk sehari 24 jam tapi tak boleh baca Quran. Nah, zaman Imam Syafi'i satu hari tu tuan-tuan. Agak-agak kalau kita duduk dalam zaman tu nak kata apa? Satu malam duduk dalam satu bilik 3 orang. Orang yang hebat ilmuwan dia. Seorang tidur tak lena. Imam Syafi'i tanya, hang buat apa malam tidur tak lena? Dia kata, semalam aku dapat hafal Quran. Tu dia. Boleh hafal Quran. Nah, boleh hafal Quran. Boleh ingat Quran. Seorang lagi pula tanya, hang dah buat apa? Oh, aku semayang. Dia boleh apa dia? Dia semayang, boleh khatam Quran dalam semayang. Punya kemah satu malam. Imam Syafi'i pula lebih kurang juga tidur tak lena. Lalu dia pun tanya, wahai Imam Syafi'i, kami tengok hang tidur tak lena, hang buat apa? Dia kata semalam pun lebih kurang dia tidur tak boleh lena dia dah. Tapi nak abang siap-siap lah, Imam Syafi'i tak cakap lah bahasa Kedah tuan-tuan. Nah, ni translate balik ya. Dia kata semalam tidur tak lena, dia kata bolehlah setakat nak keluar 3 hukum-hukum daripada hadis dengan Quran. Tu dia. Agak-agak kita termasuk dalam kumpulan tu. Kita pun lebih kurang dengan mereka. Muka bercahaya. Pagi esok Imam Syafi'i tanya, semalam Syekh buat apa Syekh? Muka bercahaya. Tak ada buat apa dia kata. Cerita sikit lah malam apa sampai muka bercahaya. Tak ada buat apa dia kata. Habis tu yang bercahaya tu, baca WhatsApp, tengok Facebook. Tu dia. Tu kita lah. Nah, muka bercahaya tak? Tapi cahaya handphone. Mata ni tak boleh tidur tapi main pegang Quran kerja nak tidur. Jin banyak lah tuan-tuan. Nah, nafsu berat nak buat benda baik. Nafsu nak kita mengajak buat benda baik ni susah. Tu main Ramadan kita anggap tak apa. Bukan tak ada lagi, esok ada lagi. Tinggal dah 29 hari. Tak apa, esok ada lagi. Bukan tak ada dah. Tinggal dah 28 hari.
Sebab apa? Orang yang banyak dosa dalam diri dia, dia tidak akan manfaatkan masa dia. Orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan hari Jumaat, diberi kesempatan bertemu malam yang terbaik, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, tapi hati dia masih sama gemar melakukan maksiat. Mulut sentiasa membicara aib orang, mulut sentiasa fitnah orang, mulut sentiasa maki hamun orang, mulut sentiasa mengatakan orang sebegini sebegitu. Tu kata Nabi SAW, ramai yang sembahyang, ramai yang solat, ramai yang puasa, ramai yang berzakat, tetapi pahalanya diberikan kepada orang disebabkan 3 perkara. Pesan pada kita, kadang-kadang tak jadi pada kita, jadi pada bini kita. Apa dia? Yang pertama, suka bersangka buruk dengan orang. Nah, ada satu orang hamba Allah ni tuan-tuan, kawan saya, dia duk pening, bini dia duk mengadu. Balik je bini dia ngadu, abang cuba tengok depan rumah kita tu. Bini dia nak apa, semua dia beli. Kereta Mercedes lah, satgi peti ais baru, dapur baru, kereta ni. Dia minta apa, semua dapat. Laki dia, hang nak tahu tak sebab apa bini dia minta, laki dia bagi? Dia kata sebab apa bang? Sebab bini dia bagi laki dia menikah lain. Tu dia bagi, cuba tuan-tuan buat aku tu bini, tuan-tuan abang tu cuba buat aku tu tengok. Agak-agak dia nak cakap lagi. Dah. Bini dia kata tak apalah bang, kalau suruh menikah lain tak payahlah bang, saya reda je. No. Hak tadi nak macam-macam, tak jadi terus. Ni kadang-kadang demai ni, apa dia? Suka bersangka buruk dengan orang. Bini dia kata bang cuba tengok depan rumah tu. Waktu PKP bila tukar kereta baru dah buat kerja apa nak kata meniaga apa sangat. Tu, hang tak tahu jenis kaki jet orang tu. Pergi. Dia kata suka bersangka buruk dengan orang. Penyebabnya hilang pahala di akhirat. Yang kedua, suka mencari salah orang berbanding mencari salah kita sendiri. Dia macam tu lah. Duk nampak diri dia nak bagi orang lain nampak diri dia bagus, orang lain salah. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Nabi pesan pada kita apa dia? Yang ketiga, manusia selalu bermegah-megahan dengan apa yang dia ada. Tayang di Facebook, tayang bahagia, boleh peluk cium bini, buh di Facebook, boleh makan sedap, boleh berjalan sana sini, buh Facebook. Kita hari ni penyebab orang dengki dengan kita, bukan orang saja-saja dengki dengan kita. Kita yang buka ruang. Akhir zaman ni tuan-tuan, semua orang nak tunjuk. Esok silat-silat hari bulan, nak berak pun orang buat live. Wak masuk kaki kamera, wak masuk mic dalam jamban. Toilet orang Kedah panggil toilet, orang KL panggil jamban. Nak tular lah. Orang tahu wak tu masuk kamera nak buat live, tanda syukur boleh berak. No. Zaman bila? No, zaman anak cucu cicit kita. Tambah dunia hari ni pula. Buka aurat sana sini. Sebab apa mereka berani buka aurat? Kerana mereka lupa pada kematian. Orang yang berani buat maksiat, orang yang berani buat dosa, kerana apa dia berani buat dosa? Kerana dia lupa pada kematian. Ni kita ni guna peluang Ramadan ni, perbanyakkan hari pertama, perbanyakkan zikir. Hari pertama banyakkan sedekah. Akhirnya penentuan dia malam hari raya Aidilfitri. Malam tu nak tengok bagaimana ibadat kita. Adakah serupa macam pertama Ramadan ataupun berkurangan. Malam pertama bersoh-soh sampai belakang tak cukup, sampai hampak kapek lain. Mai malam 10 tu akhir, tinggal Tok Imam dengan Tok Siak tu pun Tok Imam mai lewat sakit perut. Nah, Tok Imam, Tok Bilal duk subhanallah maliki bakbuk siapa pun tak ada, kita jam terus kita malam ni. Nak kata apa dia? Di manakah kita nak buat persiapan raya? Buat sekarang. Jangan guna masa di bulan Ramadan untuk kita buat benda yang tak faedah. Nikah, azam, balik, cari satu retah, tulis kita nak buat apa sepanjang bulan Ramadan. Tempel dekat mudah yang kita tengok. Tempel mana? Kat dinding cermin mana? Tempel habis.
Azam tahun ni aku nak sembahyang tarawih penuh, aku nak khatam Quran, aku nak sedekah, aku nak tu. Azam dulu. Allah Ta'ala permudahkan niat kita. Tuan yang dirahmati oleh Allah. Nak apa dia? Bulan Ramadan, kalau masih melakukan maksiat, itu bukan bisikan syaitan. Itu nafsu yang jahat. Nah, syaitan dia ajak kepada kita dosa yang berlainan, itu syaitan. Tapi adapun nafsu, dia ajak kepada kita perkara yang sama. Tinggal semayang, mulut celupak, mulut maki hamun orang, mulut fitnah orang, mulut aib orang, mulut dok rasa diri dia baik dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gunakan keberkatan Ramadan yang nak mai kali ni, perbanyakkan ibadat kita. Ganti balik, buat balik yang mana kita terlepas pandang bulan-bulan yang lain. Bulan tu digandakan pahala, bulan tu diberikan keampunan, bulan tu diberikan rahmat. Siapa-siapa duduk bulan tu selama sebulan, maka dikurniakan rahmat. Apa dia? Malaikat duk minta ampun kepada kita pagi, petang, siang, malam. Tak mau lagi kah? Perbanyakkan buat ibadat sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah kita dapat penentuan untuk kita masuk dalam syurga Allah nanti, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar tu saja lekut. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu dari kelemahan saya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.